Soalan dia minta kita bina graf fungsi, dia akan bagi satu tabel ni. Sama ada tabel itu sudah lengkap ataupun belum lengkap. Maksud teacher belum lengkap tu, biasanya dia akan tinggalkan X saja. Dia bagi Y. Tapi dia akan bagi uh, satu apa ni? Persamaan lah. Persamaan dekat soalan ni, dekat arahan ni. Dan daripada uh, persamaan itulah kita akan gantikan nilai-nilai X ni untuk dapatkan Y. So untuk kes kita yang ni, soalan ni tak ada. Dia dah bagi lengkap dah kita punya table XY kita ni. Okay, dengan menggunakan skala 2cm kepada 10 unit pada paksi Y. Kita tengok paksi Y ni. Paksi Y ni, dia kata 2cm kepada 10 unit. 2cm ni merujuk kepada standard Standard punya kalau 2cm tu merujuk kepada 2 kotak kan. Jelas tak? 2 kotak ni. 10 unit. 10 unit tu maksudnya dia suruh kita guna sifir 10. Ni. Bila dia mention 10 unit maksudnya sifir 10. Itu maksud dia. Yang ni sifir 10. Okay, pada paksi Y. Maksudnya sifir 10 untuk paksi Y dan lengkapkan dan labelkan pada kertas graf yang disediakan. Okay, dia hanya bagi paksi Y sahaja sebab paksi X dia dah bagi siap-siap dah. 0, 1, 2, 3. Yang ni negatif 1, negatif 2, negatif 3. Maksudnya untuk X ni dia guna skala dia 2cm kepada 1 unit sebab sifir 1. Right? So kita sekarang ni sebelum nak labelkan kita kena lengkapkan dulu lah kita punya label, kita punya table kita. Table pula dah. Kita punya kertas graf kita ni. Okay, so kita pakai sifir 10, 20, 30. Okay, first kali lengkapkan dulu kita punya ni kertas kita. Okay, lepas tu kat bawah pula. Negatif 10, negatif 20, negatif 30. Biasanya dia tak perlu pun sampai ke bawah sebab apa? Kita labelkan kita punya paksi merujuk kepada X, Y kita. Kalau Y kita tu dia sampai negatif 10 je. Maksud negatif 11 je. Maksudnya maksimum sampai negatif 20 pun cukup dah. Sebab paling maksimum nombor negatif kita sampai negatif 11 je. Kalau yang Y pula 34. Maksudnya dia duduk antara 30 hingga 40 je paling besar nilai dia. So tak payah sampai 50. Sebab tak ada kena-mengena pun. Maksudnya tidak ada sampai 40 lebih nilai tu. Faham tak? So kalau kita labelkan tu, kita tengok pula. Kita rujuk lah kita punya table. Maksimum dan minimum nilai tu sampai kat mana. Macam X kita ni, dia punya maksimum nilai negatif dia sampai negatif 2 je. Takat negatif 2 je. So dah memadai kalau kita label sampai negatif 2 sahaja. Nak sampai negatif 3 pun tak apa. Tapi tak payah sampai negatif 4. Macam tu. Faham tak? Harap-harap faham sebab senyap je ni. Faham teacher. Okay, untuk nombor positif pun kita tengok. Nilai dia sampai 3. So sampai 3 je lah. Tak sampai 4 pun tak apa. Tapi jangan sampai 10 sampai dah melebihi dah daripada takat yang dah ada tu. Okay, so sekarang kita nak plot kan. Cara nak plot, kita akan baca dalam koordinat X, Y. Contoh yang pertama ni yang pertama Ni yang kedua, ketiga, keempat, 5, 6. So negatif 2, 11. Negatif 2, negatif 11. So kita kena plot lah. Koordinat yang pertama. Cara nak baca dia, kita baca daripada X dulu. X negatif 2. Negatif 2. Negatif 2 memang nampak dah jelas kat sini. Negatif 11 kita tak nampak kan? So negatif 11 ni dia duduk pada petak yang pertama ni. Sebab apa? Sebab kita baca ni 10 ni nak pergi ke 20 kita baca satu-satu, betul tak?
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maksudnya satu petak kecil bersamaan dengan satu. So kita 11. So bila 11 maksudnya kita punya titik tu dia kita akan plot dekat sini. Sekejap. Teacher nak ingatkan kalau nak plot tu hati-hati. Biar dia betul-betul duduk dekat kotak kita. Dekat tempat yang kita nak plot tu lah. Gitu. Duduk situ Dia duduk dekat titik tu. Dekat petok yang kedua. -2, -11. Ya Allah. -11 bawah lah. Ya Allah. -11. Salah. -11 duduk bawah ni. Bukan 11. Dia akan duduk bawah ni. Gitu. Sorry atas tadi tu positif tu. Positif 11. Kita nak negatif. -11. Okay, yang kedua. -1, -2. -1, -2. So dia akan duduk di sini. Di petak yang kedua. Seterusnya 0, 1. 0, 1. So 0, 1. Dia duduk dekat sini. Okay. Okay, lepas tu 1, 4. 1, 4. Siapa boleh bagi tahu kat mana 1, 4? Benar? Nak buat ubah di bakar, nak ubah di bakar. Ada bahasa cinta. Aku tak tahu. Ubah di bakar. Yang ada berjaya baik. Tak sedap macam. Sekejap kelas. Nak teacher minta tolong sekejap. Ubah di bakar. Bukan ubah. Betul. Okey, seterusnya 1, 4. Kat mana 1, 4? 1 kat sini X. 4 dekat sini. 2, 13. 3, 3, 4. -2, 11, -1. -1, -2. Okey. 0, 1. Teacher, Hmm. ada orang nak masuk tak? Okey. Dah, boleh masuk dah. Dah, semua boleh masuk Kalau ada lagi yang tak boleh masuk, tolong khabar. Awak punya graph sama tak dengan teacher? Siapa yang dah buat? Sama teacher. Sama. So kita punya graph fungsi tu, dia tak bentuk U ataupun bentuk masam tau. Dia bentuk macam ni. Macam ular, betul tak? Sama dengan teacher? Sama tak? 0, 1. Ya dah So kita punya graph tu dia akan jadi macam ni. Tapi teacher ni dah smooth mana Dia patutnya dia tak ada lah nampak bergerigi ni. Try sekali lagi.
Dia satu lagi nak ingatkan awak kalau graf fungsi tak boleh guna pembaris. Maksudnya dia tak boleh ada bucu-bucu tu. Dia tambah. Dia nak hands on dan tidak perlu guna pembaris pun. Kalau graf ni. Graf fungsi Graf fungsi tidak perlu guna pembaris. Okay, next. So ni 3 markah 3 markah tu merujuk kepada kita plot dia dan kita sambung dia. So sambungan ni satu markah, plot tu kalau kita cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 titik. So 6 titik tu merujuk kepada 2 markah. Okay, so next. Rajah 5A. Awak tahu tak ni teacher tengah bincang soalan mana Soalan PKP. Kelas, tahu tak teacher tengah bincang soalan mana ni? Tahu. Okay. Tahu teacher. Takut teacher cakap seorang. Soalan ni soalan yang PKP tu. Rajah 5A menunjukkan dua buah segitiga LMN dan FGH serta 4 garis lurus BW, TURS dan PQ dilukis pada grid segi 4 sama. Okey, lepas tu segitiga LMN adalah imej bagi segitiga FGH di bawah suatu pantulan. Kalau pantulan tu maksud dia macam cermin lah. Kita pantulkan dia. Nyatakan paksi pantulan itu. Okey, so kat mana dia punya paksi pantulan dia? Macam mana kita nak tahu? Awak kena ukur dia punya jarak. Contohnya, H pergi ke V berapa kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. So make sure jarak N, sebab kita punya pasangan ni, H ni, pasangan dia N. So adakah N jarak dia juga 6? Tak. So yang V ni salah dah. Pakuh siap-siap. Bukan. V apa ni? VW bukan. So next, T pula. Kita cuba T pula. T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita kira pula ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yang ni betul lah. T ni, TU tu adalah paksi pantulan dia. Maksudnya jarak dia sama. Kalau R tak sama. Kenapa? Cuba awak baca ni. Kira 1. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi nak pergi ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 dengan 8 tak sama jarak. Alright. So R ni R S bukan. Q pun sama bukan. So TU jawapan dia. Cara kita nak cari paksi pantulan, kita tengok jarak. Cari jarak yang sama. Cari jarak yang sama. Kalau dia sama, jarak dia sama, maksudnya itu adalah paksi pantulan. Itu nilai bagi punca kuasa 7 negatif 4 darab 11 kuasa 4. Okey, dapat berapa yang ni? Cara mula-mula kita nak buat 7 negatif 4. Carilah dulu 7 negatif 4. Dapat berapa? Tekan kalkulator. Cara nak tekan kalkulator macam mana? Tekanlah kalkulator. Ni kalkulator. Ada yang tak boleh masuk. Okey, cara kita nak tekan kalkulator kalau melibatkan punca kuasa. Punca kuasa pula. Kuasa selain daripada 2 dan 3. Tekan 7. Tekan yang V terbalik ni. Okey, tekan V terbalik ni. Negatif 4. Okey. Lepas tu, kita selesaikan lalu lah. Kita tarik lalu. 7 tambah 11 kuasa 4.
Okey. Awak dapat 14641. 0004. Teacher darab. Darab ke? Sini ke darab? Kita? Betul. Okey. Siapa bagi respon tadi? Siapa tadi? Kita. Oh, Izzati. Okey. So, seterusnya 6.09. So, awak tulislah kat sini. Nak selamat, kita ambil dalam pecahan terus. Kita ambil dalam pecahan. Sebab ada lagi jalan kira yang kita nak buat. So, letak siap-siap. 14641 per 2401. Okay. 49 kita darab dengan 121, kita dapat 5929. Okay. Seterusnya, tekan punca kuasa. Punca kuasa 2. Letak dalam kurungan 14641. Untuk apa letak kurungan? Untuk mengelakkan kecuaian ataupun kesilapan pada kalkulator lah. So, awak akan dapat 121 per 49. Kita bahagi dengan 5929. Awak dapat 1 per 2401. Sama tak dengan teacher? Bahagi ataupun bahagi gini. Bahagi 5929. So, final answer awak akan dapat 1 per 2401. Sama tak? Kalau sama, tolong tandakan betul. 4 markah soalan yang awak rasa macam tak lah susah sangat kan? 4 markah kat situ. Okay, yang ni bab 7. So, teacher hold dulu sebab teacher nak fokus yang bab 5 ke bawah sahaja. Yang ni biar dulu bab 7. Sebab awak exam sampai bab 5 ke bawah je. Okay, soalan 6. Dalam rajah 6A, L ialah titik tengah bagi KM. Cari nilai X dan Y. Yang ni pun, sekejap. Yang ni form 2 pun ada. Lepas tu, form 3 bab 9 ada. So yang ni teacher hold dulu tapi tak apa, teacher akan upload dekat YouTube. Kalau awak nak tengok, boleh pause sekejap video tu untuk salin. Okay, yang ni locus. Locus pun sama bab 8. Okay, so selesai. Tamat Yang ni bab 9. So bab 9 yang ni pun kalau awak rasa nak salin, boleh tengok dekat YouTube nanti untuk check. Keseluruhan dia sama ni dia punya jalan penyelesaian. Teacher nak laju sebab takut down. Okay, so soalan PKP. Objektif 3 kata 3, teacher ada bagi soalan minggu lepas. Soalan bahagian A, objektif sahaja. Soalan nombor 1, awak dapat apa? Siapa boleh beritahu teacher dapat apa? Soalan nombor 1. A. Soalan nombor 1, A. A. Mana soalan? Okay, A betul. A jawapan dia A. Kejap, mana? Okay, nombor 1, jawapan dia A. Oh, wah, bulat dia teacher. Okay, tak apalah. Nombor 2, jawapan dia? D. D. Nombor 3? A. A betul. Nombor 4? B. Betul. Nombor 5? A. Nombor 6? D. Nombor 7?
C. C betul. Nombor 8. A. D betul tak? Betul tak dengan teacher? B. B. Okay, kita selesai dulu hak ni. Macam mana dapat B? Okay, nombor 8 ni macam mana dapat jawapan negatif 9 ke negatif 8 Okay, macam mana nak selesaikan dia? So sekarang ni awak tengok dia punya indeks dia tu dah sama. Dia punya apa ni? Oh, dah ingat dah ni teacher. Bentuk piawai dia tu berbeza. So kita nak bagi dia sama dulu bentuk piawai dia tu. Sama ada kita nak tukar kepada negatif 8 ataupun negatif 9. So untuk kes yang ni kita nak tukar jadi negatif 8 ke negatif 9. Kita nak tukar yang mana dulu? Nak tukar dua-dua jadi negatif 9 ke dua-dua nak tukar jadi negatif 8? So kita tukar jadi negatif 9 teacher nak tengok jawapan dia negatif 9 tu. So bila nak tukar jadi negatif 9, 4.15 darab dengan 10 negatif 8. Okay, bila negatif 8 tu nak jadi ke negatif 9, kita nak buat apa ni? Nak suruh jadi negatif 9. Macam mana kelas? Kita akan kita akan buat apa? Teacher ada orang nak masuk. Okey kelas, macam mana tadi soalan tadi? 4.15 darab dengan 10 negatif 8. Kalau kita nak suruh jadi negatif 9, kita buat apa? 4.15 darab 10 kuasa 1 darab dengan 10 negatif 8. Betul tak? Sebab kita kena tambah 1. So bila kita tambah 1, dia akan bergerak ke mana? Sebab dia punya bentuk piawai ni dia berkait dengan pergerakan titik tau. Pergerakan titik. Dia bergerak titik tu. So titik tu dia akan berubah. Kalau asal dia 4.15 dia akan berubah jadi bergerak ke kanan ke bergerak ke kiri? Siapa boleh bagi tahu teacher? Siapa boleh bagi tahu teacher? Dia akan gerak ke kanan. Dia akan gerak ke kanan. Okay, so 415 ni dia akan jadi 1.5 darab 10 negatif 9. Sorry. So, macam ni kelas. Kalau kita nak tukar, dia bila kita nak tukar dia punya bentuk piawai tu, dia akan ada perubahan pada kita punya titik. Contohnya, kita nak suruh jadi 10 negatif 9. So, kita kena buat sesuatu pada
kita punya ni lah, kita punya bentuk piawai kita tu. Kalau asal dia tu, kalau asal dia tu negatif 8, kita nak suruh jadi negatif 9, maksudnya kita akan darab dengan 10 kuasa 1. Maksudnya, maksud teacher, kenapa 10 kuasa 1? Bila positif tau. Bila kita darab dengan tambahan, tambahan bentuk piawai 10 kuasa 1, maksudnya akan ada pergerakan ke kanan. Okay. Bila kita gerak ke kanan, dia akan bertambah dia punya nombor negatif dia tu. So bila kita ke kanan, dia akan jadi 41.5. So dia tak jadi lah negatif 8. Ingat kelas, kalau dia gerak ke kanan, dia akan bertambah nombor negatif tu. Nombor negatif tu. Bertambah nombor negatif. Asal dia negatif 8, dia jadi negatif 9. Kalau kita gerak ke kanan. Kalau kita gerak ke kiri, dia akan jadi bertambah nombor positif. So, yang ni 41.5 darab dengan 10 kuasa dengan negatif 9. So, sama dah lah. Okay, sama dah. So, 41.5 kita kena tolak dengan 1.30. Dapat berapa? 41.5 kita tolak dengan 1.30 dapat 2.85. 2 point? Betul tak? Sikit boleh. 41.5 tolak 1.3. Kalau teacher salah. Okay. So dapat berapa? Tak apa. Salah. Kira balik. Dapat berapa? Sama tak dengan teacher? Teacher. 40.2. Okay. Kenapa? Ada orang panggil teacher? Ada yang tak boleh masuk ke? Tak ada benda. Okay. So yang ni 10 kuasa dengan negatif 9. Ada tak 40 kat sini? 40 ada tak 40? Tidak ada. Tak ada. So bila tak ada, kita kena buat pergerakan. Tengok balik, rujuk balik hak ni. Kalau kita nak bagi negatif 9 tu, jadi negatif 10. Ada tak jawapan dia negatif 10 sini? Tak ada kan? So kita kena tukar jadi negatif 8. So bila nak tukar jadi negatif 8, kita kena bergerak ke mana? Negatif 9 tu nak suruh jadi negatif 8. Kita tekan kalkulator. Negatif 9, kita buat apa supaya jadi negatif 8? Tolak ke tambah dengan 1? Tambah cikgu, tambah 1. Tambah nombor positif kan? Satu. Okay. Tambah nombor positif. Cuba awak tengok nota yang teacher tunjuk Kita akan gerak ke kiri apabila kita tambah nombor positif. So sekarang ni kita memang nak tambah nombor positif pun. Okay, nombor positif tu maksud teacher, negatif 9 tu nak suruh jadi negatif 8. Negatif 8. So, bila kita gerak, 40.2 ni, bila kita gerak ke kiri, dia akan jadi macam ni. 4. Dia akan jadi 4 titik 4.02 darab dengan 10 negatif 8. Yang tadi tu kelas, yang ni takut awak confuse. 10 kuasa 1 tu maksudnya kita gerak ke kanan. Kita bergerak ke kanan. Okay, kita gerak ke kanan. Sebab tu dia jadi 41.5. Bila kita gerak ke kanan, dia akan bertambah nombor negatif. Sebab tu negatif 8 dia jadi negatif 9. Sebab kita tambahkan lagi nombor negatif tu. Berbeza dengan kes kita tadi, 40.2 darab dengan 10 negatif 9 sebab tak ada pilihan kat sini. So kita memang kadang-kadang kena ubah kita punya bentuk piawai kita. So 40.2
Bila kita nak bagi dia jadi negatif 8 semula, so negatif 9 ni, negatif 9 ni nak suruh jadi negatif 8, kita akan tambah 1 tau. So tambah positif. So bila tambah positif, kita punya titik akan gerak ke kiri. So sebab tu kita bergerak ke kiri pula. So jawapan dia ialah D. Okay, jawapan dia ialah D. Soalan seterusnya, nombor 9. Nombor 9 jawapan dia apa? Kelas nombor 9. D. Nombor 9. Mana pula? Okey, betul. Nombor 9 jawapan dia D. Jawapan dia D ya Allah. Nombor 9 jawapan dia D. Banyak sangat barang dekat atas meja teacher. Sabar habis tu shorteng lah. Okey, nombor 10. Nombor 10. C. C, betul. Nombor 11. Kalau rasa nak bincang tolong khabar teacher. Teacher, Ya, bincang nombor 9. nombor 9. Okey, Zamir membuat pinjaman peribadi. Ni bab 3 bab 3 masuk. Zamir membuat pinjaman peribadi sebanyak RM60,000 daripada sebuah bank dengan kadar faedah sama rata 8% setahun. Hitung angsuran bulanan yang perlu dibayar oleh Zamir jika tempoh pinjamannya selama 5 tahun. Okey, Zamir ni dia buat pinjaman. Pinjaman dia RM60,000. Dan teacher sama khabar yang teacher pernah explain berkait dengan pinjaman di bank ni. Bank ni dia berniaga. Walaupun awak nampak dia macam bank kebajikan, membuat kebajikan, tapi sebenarnya tak. Dia ialah satu bisnes Kita pinjam dan kita bukan sekadar bayar RM60,000 sahaja, kita akan bayar bersama dengan riba dia. Ataupun kalau bahasa yang lebih lembut, ataupun perkataan yang lebih lembut, kita bayar kadar faedah dia. So kadar faedah ni dia akan cover, dia akan istihar lah 8% setahun. Okey, hitung angsuran bulanan. Zamir ni nak bayar. Dan biasanya kita cuba tanya mak dengan ayah awak, bayaran bulanan kita tak akan bayar setahun sekali kita akan bayar setiap bulan. Okey. Dan dia nak bayar selama 5 tahun. So setiap tahun dia akan bayar setiap bulan dia akan bayar selama 5 tahun. Okay. So sekarang ni kita nak kira. Untuk yang ni, kes nombor 9 ni, ianya adalah, ianya berkait dengan faedah mudah. Okay. Faedah mudah. Kita nak kira faedah mudah dulu ni. Faedah ni. Faedah mudah, formula dia adalah I sama dengan PRT. Okay. P ni merujuk kepada principal. R merujuk kepada rate. T merujuk kepada time. Time tu dia dalam tahun. Dalam tahun wajib dalam tahun. So kita nak kira I dulu. Kita nak cari interest dia dulu. So cara nak kira interest dia, P tu ialah RM60,000. RM60,000. Awak kena darab dengan rate kita 8%. Kita darab dengan time kita 5 tahun. So dapat berapa? Wah, dia berapa bubuh warna-warni. Dan dia ada coklat. Okay. Okay, lepas tu dapat berapa? 24,000 tau. Ya, teacher. Okay, 24,000 ni ialah faedah yang dia kena bayar. So sekarang ni kita bukan nak kira faedah semata-mata, kita nak kira hitung angsuran. So bila angsuran kita akan kira bersama dengan nilai pokok yang kita pinjam tadi. Okay, ni RM60,000 tambah dengan RM24,000. So awak akan dapat nilai dia RM84,000.
So 84,000 ni kita akan bahagi. Bahagi 5 darab 12. Kenapa? Sebab kita nak buy bulan. Setahun 12 bulan. So 5 tahun 60 kan. So dapat berapa? 1,400. Ya, 1,400. Jadi kalau esok-esok awak nak pinjam duit dekat bank 60,000, inilah awak kena bayar setiap bulan RM1,400 ni secara kasar lah. Secara kasar. 1,000 lebih lah setiap bulan. Kalau 5 tahun. Kalau kita panjangkan lagi tempoh 5-10 tahun kuranglah sikit. Mungkin half. Dalam 500 sebulan. Tapi secepat 5 tahun. 10 tahun gitu. Okey, antara berikut yang manakah contoh pelaburan dapat C. Ada masalah Ada soalan, kalau ada yang nak bincang tolong kabur ke teacher. Okey, soalan nombor 11. B. B betul. Antara berikut yang manakah bukan kelebihan akaun semasa? Mendapat kadar faedah yang tinggi. Mana ada? Bukan mendapat. Kita kena bayar. Kalau akaun semasa kita membuat pinjaman. Jadi kita tak dapat kadar faedah. Kita membayar kadar faedah yang tinggi. Itu baru betul ayat dia. Membayar kadar faedah yang tinggi. Menikmati kemudahan overdraft maksudnya kita pinjam duit lebih daripada duit yang ada. Contohnya kalau dalam akaun kita ada RM5,000, kita nak pinjam lagi RM5,000. So RM5,000 yang selebihnya itu adalah overdraft. Overdraft maksudnya kita pinjam lebih daripada duit yang ada. Pinjaman lah maksudnya. Overdraft ni ialah pinjaman. Pengeluaran yang melalui kad debit, pembayaran internet dan pembayaran telefon, betul. Membuat bayaran melalui cek. Ya, kalau kita tengok dalam drama yang melibatkan cek-cek tu sebenarnya dia ada akaun semasa. Dan biasanya cek ni merujuk kepada biasanya lah dalam drama ni kalau dia suruh sign check, dia sign check tu maksudnya mesti dia berada di company dia. Maksudnya akaun syarikat dia lah. Dan biasanya kalau akaun semasa ni akan dibuka oleh pemilik syarikat lah, orang yang ada bisnes. Sebab cek ni melibatkan amount yang besar. Cek ni melibatkan amount yang besar. Soalan nombor 12. Jawapan dia? B. Sama tak dengan teacher? Dina dapat berapa? Kita dapat C. Dapat C. Macam mana dapat C ya? Teacher pun takut silap kot soalan nombor 12. Jika jarak di antara sebuah sekolah dengan pejabat di atas sebuah peta ialah 5 cm. Okay, ni dia bagi situasi dalam peta peta. Dan peta biasanya dalam cm. Ukurannya dalam cm. Jika peta itu dilukis menggunakan skala 1/5,000. Okey, hitung jarak sebenar dalam meter di antara sekolah dengan pejabat pos. Okey. So D ini ialah DO lah. Senang kata DO lah. D tu merujuk kepada drawing yang lakar dan yang berada di peta, manakala O ni ialah yang asal punya. Yang asal. So cara dia 5. Sebab dia kata jarak di antara sekolah dengan pos 5 cm. So kita bukan 1 cm kita 5 cm. So 5 kita akan darab dengan 5,000. Tu senang kaya kau. Okey. 5 darab 5,000 dapat 25,000. 25 ringgit pula dah teacher. Teacher Korea dah, anak teacher kacau teacher tu. Teacher tak boleh tu. Tak boleh fokus lah. Okey, 25. 25,000. So, kita nak tukar jadi meter. cm nak tukar kepada meter, kita nak buat benda. Ni cm kelas? cm. 25,000 cm.
Bagi 100. Bahagi Kita nak bahagi berapa? 100. Bahagi dengan 100. Sebab apa? Sebab ni, dalam cm. Dia mention tau, dalam cm. Dalam cm. So, bila dalam cm, maksudnya kita akan bahagi dengan 100. cm kepada meter bahagi 100 kalau meter kepada cm, darab 100. So, dapat 250 meter. Kepada B. Okey, soalan 13. 13, abaikan soalan tergantung. Teacher pun tak faham apa je nak. Soalan 13 tu abaikan. Okey, abaikan. Soalan 14. Laju. 14. Raja di bawah menunjukkan dua segi 4P dan Q. Q ialah lukisan berskala. So, Q ni ialah lukisan berskala. Lukisan berskala tu merujuk kepada D kelas. Okay. P ni ialah O lah. Kalau sini D, confirm yang ni O. DO. Tentukan skala yang digunakan. DO. Yang DO yang Sok Mau teacher pesan sebelum ni, DO tu merujuk kepada nisbah lah. Okay. Kita nak cari dia punya nisbah. So, kita punya 36 kepada 25. Ya, sekejap lagi ibu pergi. Okay, 36, 25. So tolong kecilkan sekejap. 36, 25 dapat berapa? Kelas, kalkulator awak. Boleh kecil tak? Boleh kecil tak? Boleh kecil ke? Okay, yang ni. Oh, okay. Yang ni sebab dia dah bagi dalam bentuk luas tau. So kalau kita tekan kalkulator memang awak takkan dapat kecilkan benda tu. Awak dah boleh kecilkan ni. Okay, dah boleh kecilkan terus. So kita kena cari dulu dia punya panjang. 36. Yang ni kan segi empat sama. Dia sebut dimension segi empat sama maksudnya panjang darat lebar dia ni sama. Okay, panjang dan lebar dia sama. So cara nak cari awak kena punca kuasakan dulu. Okay, punca kuasakan dulu. Contohnya 25 kita punca kuasa awak dapat 5 kan, betul tak kelas? So dia punya panjang 5, 5 ni sama. 36 pun sama. Punca kuasa kan awak akan dapat 6. Maksudnya setiap sisi dia ni nilai dia ialah 6. Barulah kita boleh selesaikan. Okay, so merujuk kepada DO kita tadi. D kita ialah 6. P kita ialah 5. So teacher pernah dah bagi tahu sebelum ni, D dia kena sentiasa 1. Sentiasa 1. D tu sentiasa 1. So apa perlu kita buat dengan 6 ni? Kita tendang ke kanan. So dia akan jadi 1 kepada 5/6. So jawapan dia ialah D. Sama tak dengan teacher? Okay, D sentiasa 1. D sentiasa 1. So apa perlu kita buat bila dia bukan 1? Kita kena tendang dia ke kanan. Okay. Macam mana pula teacher kalau memang dia 1? Kalau dia 1 tak payah buat apa-apa lah. Contohnya awak dapat 1, 2. So tak payahlah nak tendang-tendang dah. Sebab memang dia 1 dah D tu.
Ada yang dapat sama tak dengan teacher nombor 14 ni? Ceritakan sekali lagi yang kelas. Awak ada kelas kan lepas ni tau? Ada. Ya. Okay. So teacher terang laju-laju soalan 15. Soalan 15 awak dapat C. Okay, soalan seterusnya. 16 kita dapat B. 17 kita dapat C. 18 kita dapat T. 18 apa je? Ha? 18. 18 kita dapat C. Sebab apa? Sebab apa dapat? Sini, X ni dia sama dengan sini. X ni dia sama dengan sini. Sini 2 kali. Sorry, ni 2 kali. 2 kali X. So kat sini awak akan dapat 222. So 222 bahagi 2 kita dapat X dia 111. 111. Ibu ada kelas lah dah. Okay, nombor 19 jawapan dia. Wah, ini berapa? Sabar. Yang kecil. Nombor 20. 19 kita teacher hold dulu Nombor 20 D. Okey, 20 D. Itu sahaja untuk kelas hari ni. Teacher akan upload lah dia punya video ni dalam YouTube teacher insyaAllah. So itu sahaja kelas. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan surah Al-As